Hai semua, selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita 3.2. So, kamu boleh rujuk muka surat dalam buku teks 42. Start muka surat 42. So, kita akan belajar 3.2. Tajuk dia adalah sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Okey, kita tengok. Yang ini dia cuma nak bagi tahu sejarah Majlis Raja-Raja. Macam mana munculnya Majlis Raja-Raja. Okey, dulu tak ada lagi Majlis Raja-Raja ni. So, dia start dengan pembentukan Dubar. Kita tengok dulu daripada awal. Majlis Raja-Raja yang bermula dengan pembentukan Dubar merupakan sebahagian daripada institusi raja berperlembagaan di negara kita. Maksudnya, dia start dengan pembentukan Dubar. Tak ada lagi Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja mempunyai kedudukan dan peranan dalam pemerintahan negara berdasarkan perlembagaan persekutuan. Ini fungsi Majlis Raja. Dia ada peranan dalam pemerintahan. Okey, so start daripada pembentukan Dubar. NNMB ni adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. So NNMB ada 4 perkataan kan, 4 huruf. So NNMB. So dia merangkumi empat negeri. Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Kita tengok daripada awal. Sekejap Okey, Dubar dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan NNMB. Maksudnya, bila wujudnya negeri-negeri Melayu bersekutu, so maka Dubar pun dibentuk. Okey, Dubar dalam negeri-negeri ini berperanan sebagai sebuah majlis persidangan bagi Raja-Raja Melayu, Negeri Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Ni semua negeri NNMB lah, negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, kenapa Dubar dibentuk? Untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Okey, Dubar ni, apa maksud Dubar ni? Dubar tu adalah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu dengan British. Okey, so ingat Dubar adalah perjumpaan ataupun persidangan antara Raja Melayu dengan British. Okey, keahlian Dubar. Siapa yang jadi ahli Dubar pula? Okey, Dubar dipromosikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, yang juga terdiri daripada Raja-Raja Melayu. Raja Melayu ni negeri-negeri Melayu bersekutu lah. Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Okey, ada resident British di negeri-negeri Melayu bersekutu dan ada sisa negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, itu keahlian Dubar. So ingat, pada mulanya nak bentuk institusi Majlis Raja-Raja ni, dia ada kenalkan Dubar dulu. Pembentukan Dubar. Okey. Okey, lepas pembentukan Dubar, okay, tengok kat sini, masa wujudnya Melayu Union, ingat lagi Melayu Union yang sangat ditentang oleh rakyat Melayu, Raja-Raja Melayu semua menentang tu. Okey, dia tubuhkan Majlis Sultan-Sultan. Tak ada lagi Majlis Raja-Raja dah nama dia. Okey, so nama pertama. Perlembagaan Melayu Union 1946 memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan. Maksudnya, bila wujudnya Melayu Union, dia orang kata, okey, untuk Raja-Raja ni boleh bentuk Majlis Sultan-Sultan. Okay, so di bawah Melayu Union, Majlis, mana cikgunya? Okay. Majlis Sultan-Sultan dipromosikan oleh Gubernur Melayu Union. Okay, so maksudnya kalaulah Sultan Raja semua nak bentuk persatuan mereka, so mereka guna nama Majlis Sultan-Sultan dan dipromosikan oleh Gubernur Melayu Union. Okay, dia kata kat sini, ahli untuk Majlis Sultan-Sultan ni terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Kan negeri Melayu ada 9 kan? So 9 Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. 3 pegawai kanan British. Sekarang kita tengok siapa 3 orang tu. Okay. Yang keempat, fungsi Majlis Sultan bincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Okay, so maksudnya Majlis Sultan nak buat apa? Pertama, bincang agama Islam. Yang kedua, menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja Melayu. Kenapa nak nasihat Gubernur? Sebab Gubernur tadi adalah pengerusi Melayu Union kan? Pengerusi untuk Majlis Sultan, dia Gubernur. Okey, pengerusi untuk Majlis Sultan adalah Gubernur Melayu Union. So, sebab itulah tugas Majlis Sultan ni nak nasihatlah Gubernur tu sama ada dia buat betul ke tak kan. Okay, yang kelima, majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Melayu Union. Okey, so Majlis Sultan-Sultan ni pada awal je kalau korang perasan dia tulis memperuntukkan penubuhan majlis nombor 1 ni. Maksudnya Melayu Union bagi Raja-Raja Melayu boleh bentuk Majlis Sultan-Sultan, tapi nombor 5, majlis tidak pernah diwujudkan. Majlis Sultan-Sultan tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Melayu Union. Sebab apa? Sebab Raja-Raja Melayu semua menentang Melayu Union. So mereka tak sokong Melayu Union, sebab tu mereka tak nak bentuk Majlis Sultan-Sultan ni. Okey, tengok nombor 6. Keanggotaan Majlis Sultan-Sultan Melayu Union. Okey, yang tadi cikgu cakap Gubernur, dia punya pengerusi Gubernur Melayu Union. Lepas tu dia terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Ini daripada 9 orang Raja negeri-negeri Melayu lah. Okey, lepas tu dia ada 3 orang pegawai British kan.
Okey, siapa 3 orang tu? Ketua Setiausaha Melayu Union, Penasihat Undang-Undang, Setiausaha Kewangan. Ini ada 3 orang pegawai kanan British. Kalaulah wujud Majlis Sultan-Sultan. Tapi Majlis Sultan-Sultan ni tidak pernah diwujudkan. Kenapa tak pernah diwujudkan? Sebab Raja Melayu, semua orang Raja Melayu, semua tak suka Melayu Union. Okey. Next, lepas Majlis Sultan, wujud apa pula? Wujudlah Majlis Raja-Raja semasa PTM. PTM tu apa? Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, tengok nombor 1. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 apabila PTM 1948 dibentuk menggantikan Melayu Union. Okey, so kamu ingat Melayu Union yang diwar-warkan oleh British sangat mendapat tentangan hebat oleh penduduk Melayu, oleh Raja-Raja Melayu. Kenapa mereka menentang? Sebab kuasa raja dan pembesar hilang kuasa. Yang mana raja hanya berkuasa dalam bidang agama Islam, hal ehwal berkaitan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu sahaja. Yang lain semua diambil alih oleh British. Okey, so mereka menentang. So bila menentang, last sekali mereka berbincang dengan British, akhirnya tertubuhlah PTM. Ingat lagi, 3 tempat kita belajar kan? So wujudnya PTM, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, so bila wujudnya PTM, wujudlah juga Majlis Raja-Raja yang ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948. Okey, Majlis Raja-Raja wujud. Okey, berdasarkan ni wujud secara rasmi ya. Kalau awal tu dia ada macam Dubar, nama dia Majlis Raja-Raja juga tapi dia buat Dubar semua tu. Okey, yang kedua, berdasarkan perjanjian PTM 1948, Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya. So, berdasarkan perjanjian yang mana ada dalam Persekutuan Tanah Melayu tu, dia kata Majlis Raja-Raja jadi institusi yang berkuasa. Maksudnya lengkap dengan kuasa. Sesuai dengan kedudukan lah, Majlis Raja kan kedudukan tertinggi. Okey, Majlis Raja-Raja diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. So ada berapa Raja Melayu? 9, ingat. Okey, pengerusi mesyuarat ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. So maksudnya dalam Majlis Raja-Raja, so dia ada 9 orang Raja Melayu. So dalam situ mereka akan bincang siapa yang akan jadi pengerusi dia. So dia akan bincang sendirilah sesama mereka. Yang keempat, persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Okey, so dalam Majlis Raja-Raja juga dia ada penyimpan mohor besar Raja-Raja. Tugas apa penyimpan ni? Untuk nak dapatkan keputusan. Apa-apa keputusan dia akan beritahulah penyimpan mohor Raja-Raja. Okey, Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. So kat sini dia bagi tahu dalam Majlis Raja-Raja tu dia ada Raja-Raja Melayu kan, 9 orang Raja Melayu. So Raja-Raja Melayu ni dibagi hak dan kuasa untuk dapatkan penerangan daripada PTB, Pesuruhjaya Tinggi British yang mana menjajah hari itu masa tu kan kita tak merdeka lagi. So Raja-Raja Melayu ni berhak untuk dapatkan penerangan tentang daripada PTB tentang apa? Tentang gubal undang-undang dan juga gubal dasar kerajaan persekutuan. So raja-raja time tu memang berkuasa mutlak, berkuasa penuh lah, berkuasa mutlak. Okay, dia ada kuasa. Tu raja-raja. Itu semasa PTM. Kita tengok pula Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Okay, lepas merdeka kat mana pula duduknya Majlis Raja-Raja ni? Kita tengok pertama. Selepas PTM 1948 mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Okay, so maksudnya kita start dari tu daripada Dubar. Lepas Dubar, dia Dubar bila ada negeri-negeri Melayu bersekutu kan. Okay, lepas tu kita ada Majlis Sultan-Sultan yang mana tak wujud pun sebab mereka membantah Melayu Union. Lepas tu kita ada Majlis Raja-Raja PTM, semasa penubuhan PTM 1948. Okay, ni Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Okay, so Majlis Raja-Raja selepas merdeka ni yang mana peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan namun keanggotaan dia mengalami perubahan. Mana cik punya kursor? Mengalami perubahan. Kenapa mengalami perubahan? Ingat tak, sebelum ni Majlis Raja-Raja semasa PTM 1948 tu ditubuhkan, dia ada 9 anggota raja-raja kan, 9 raja-raja Melayu. Okey, tapi kat sini dia kata keanggotaannya mengalami perubahan. Okey, dari segi apa berubah? Iaitu pertama dia masukkan yang di Pertuan Negeri Melaka, yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang, 2 orang ni tambah. Okey, Melaka Pulau Pinang masuk walaupun mereka bukan sultan tapi dia adalah ketua tertinggi di negeri tersebut. Yang di Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang masuk dalam Majlis Raja-Raja. Okey, yang ketiga,
Selepas tubuhnya Malaysia pula, kan gabung Sabah Sarawak. So sama juga, yang di-Pertuan Negeri Sarawak, yang di-Pertuan Negeri Sabah, masuk juga dalam Majlis Raja-Raja. So tadi ada 9, so tambah Melaka, tambah Pulau Pinang, 9, 10, 11, tambah ni Sabah Sarawak, 13 kan? 9, 10, 11, 12, 13. So Sabah Sarawak campur jadi 13 dah raja kat situ. Bukan raja lah, 9 raja Melayu dan 4 yang di-Pertua. Okey, lepas tu, yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey, yang di-Pertua Negeri ni hanya masuk dalam Majlis Raja-Raja dan mendengarlah kalau kita buat perjumpaan, mesyuarat apa semua, dia orang terlibat. Cuma kalau lah ada mesyuarat khas, nak pilih yang di-Pertuan Agong, nak pilih timbalan yang di-Pertuan Agong, so mereka tak terlibat. Kenapa? Sebab untuk pilih yang di-Pertuan Agong, timbalan yang di-Pertuan Agong adalah melalui ataupun adalah berdasarkan 9 raja dari negeri Melayu sahaja. Tak terlibat negeri yang di-Pertua Negeri semua ni tak terlibat. Okey? Okey, itu lepas mereka. Dia ada perubahan lah sikit keanggotaan dia. Peranan still sama. Okey, Mohor Besar Raja-Raja. Kalau ini kamu tengok muka surat 44. 44. Sama tadi. Okey, mohor besar ni mohor ni. Ini mohor dia. Ini benda Allah tu. Ini yang kat bulat ni kamu nampak tak dia tunjuk sini. So itu chop lah. Mohor Besar Raja-Raja ni adalah chop lah. Okey. So kita pertama, mohor besar raja-raja melambangkan kekuasaan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Ini melambangkan kedaulatan raja Melayu. Mohor ini disimpan oleh penyimpan mohor besar raja-raja yang juga merupakan setiausaha Majlis Raja-Raja. Okey, kalau kamu perasan kat sini, dia ada 9 jata negeri Raja-Raja Melayu. Negeri Melayu ni 9 ni. Kalau buncit uduk tanda ni. Okey, yang kat tulisan Jawi ni ada tulis Mohor Besar Raja-Raja. Okey, dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja diturunkan dengan cap mohor. So, semua dokumen rasmi akan dicop dengan cap mohor ni. Cap mohor besar Raja-Raja ni. Dan ditandatangan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Okey, yang keempat, pembukaan mohor besar Raja-Raja mengandungi jata 9 negeri, atau juga bagi tahu, dan dia ada tulis Mohor Besar Raja-Raja Negeri Melayu dan tulisan Jawi. Okey, so kat sini dia, mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 31 Ogos 1948 bersetuju menerima corak pada mohor besar Raja-Raja yang digunakan sehingga hari ini. So, inilah benda Allah mohor besar Raja-Raja. Sampai hari ini digunakan. Kalau apa-apa dokumen rasmi akan dicop dengan ni dan ditandatangan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Okey, tengok yang seterusnya. Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kat mana Majlis Raja duduk? Okey, berdasarkan pembentukan perlembagaan persekutuan, Majlis Raja-Raja dia ada kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. Tadi cikgu beritahu, Majlis Raja dia ada kuasa. Okey, Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsi dia. Yang pertama, apa dia buat? Memilih yang di-Pertuan Agong, timbalan yang di-Pertuan Agong. Dia bagi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Dia jadi lembaga pengampunan bagi kes tertentu. Dia perkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Maksudnya nak pindah perlembagaan boleh, dia boleh bagi perkenan. Okey, bersetuju atau tak setuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja. So dia berhak untuk kata nak setuju ke tak setuju yang pembaharuan undang-undang. Menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah Sarawak dan juga kepentingan kaum lain. Okey, memperkenan perubahan persembadan negeri setelah mendapat perkenan raja negeri berkenaan. Maksudnya semua berkaitan dengan hal penting dalam negara, Majlis Raja-Raja sangat bertanggungjawab lah. Maksudnya mereka ada mereka ada bahagian untuk menentukan apa yang perlu untuk dalam negara. Contohnya bagi nasihat, ni nak pengampunan semua ni, nampak pengampunan tu. Ini pengampunan. Pengampunan nanti kita belajar sambung 3.3 nanti. So pengampunan kes tertentu. So kamu kena ingatlah, okey, start Majlis Raja-Raja kita ada tak? Okey, ini kesimpulan dia. Majlis Raja merupakan institusi beraja di Malaysia yang mana Majlis Raja-Raja melaksanakan peranan sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi melalui dua cara. Pertama, hak untuk dilindungi dalam beberapa pelantikan penting, hak untuk bincangkan hal berhubung dengan dasar negara. Kita sewajarnya hargai peranan Majlis Raja-Raja. Okey, sebagai rakyat kita perlu bangga dengan institusi kerana tidak wujud institusi sepertinya pada hari ini di negara lain. Kita tengok lagi.
Okey, so nanti kita sambung 3.3.